Terima kasih kepada moderator. Okey, saya akan mulakan pembentangan saya dalam e-kolokium pendidikan ini dengan beritahu tentang tajuk kajian saya, iaitu meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris murid tahun 6 di salah sebuah sekolah pedalaman melalui kaedah penyediaan kuih. Ya, kalau dengar melalui tajuk ini, pelik sekali bunyinya dan sangat sesuatu yang luar biasa. Tapi nanti saya akan huraikan dan lebih selanjut tentang kajian saya ini ya. Okey, kita lihat pada abstraknya ini. Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan murid dalam bahasa Inggeris. Peserta kajian ini adalah terdiri daripada 10 orang murid tahun 6 yang mana saya ajar di sekolah yang saya ditempatkan, iaitu SK Kuala Binyo. Okey. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian tindakan kualitatif, iaitu berdasarkan pemerhatian secara tindak balas, okey, dan juga temu bual, soal jawab begitu. Teknik pembelajaran secara tidak konvensional digunakan sebagai teknik perawatan. Laporan kajian ini menunjukkan objektif kajian telah tercapai. Jadi pada keseluruhannya, okay, kaedah yang saya gunakan adalah, kalau kita ungkapkan dia dalam erti kata mudah, iaitu teknik pengajaran tidak konvensional. Kalau konvensional bermaksudnya pengajaran yang kita biasa gunakan ataupun yang memang dah lama dari dulu, contohnya seperti talk and chalk. Okay. Penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian pada masa ini amat penting sejajar dengan perkembangan pendidikan di Malaysia sehingga ke peringkat globalisasi. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mewajibkan semua pelajar atau murid di sekolah-sekolah di Malaysia ini menguasai bahasa Inggeris dalam pelajaran mereka. Jadi berdasarkan latar belakang yang saya terangkan ini, jadi saya mempunyai inisiatif terhadap permasalahan yang berlaku dalam kalangan murid-murid saya ini. Bahasa Inggeris bukan sahaja bahasa ekonomi antarabangsa, malah menjadi bahasa teknologi bagi membolehkan negara menjadi lebih kompetitif dan berdaya saing, terutama dalam era dunia tanpa sempadan yang membentuk persekitaran lebih liberal dalam penggunaan perkhidmatan dan sumber. Jadi di sini jelas menunjukkan bahawa bahasa Inggeris ini mempunyai peranan yang amat besar dan menyeluruh. Sebab aspeknya adalah hampir ke dalam semua bidang-bidang ataupun juzuk-juzuk. Okey, jika dilihat di sini, iaitu peserta kajian ataupun responden. Iaitu yang saya murid, 10 orang murid yang saya gunakan itu tadilah. Okey, mereka ni adalah berada dalam tahun 6, iaitu pada tahun 2019. Jadi kalau dilihat berdasarkan senarai nama murid-murid ini, ada 4 orang murid perempuan dan 6 orang murid lelaki. Jadi mereka ni ada dalam terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Okey, masalah yang saya kenal pasti yang menjadi dasar kepada kajian saya ini adalah berkenaan penguasaan murid di sekolah pedalaman dalam bahasa Inggeris, iaitu berkenaan dengan proficiency mereka dalam penggunaan bahasa Inggeris, iaitu sama ada secara bertutur ataupun secara bertulis. Berdasarkan pemerhatian dan juga analisis keputusan peperiksaan, saya telah menjumpai masalah ini tadi. Jadi ianya bagi saya amat suatu yang dipandang seriuslah, sebab even untuk basic conversation diorang tidak boleh initiate. Maksudnya dia tak dapat mengucapkan suatu ungkapan ataupun ayat yang mudah. Jadi ini bagi saya sesuatu yang amat seriuslah, sebab memandangkan murid-murid ini adalah dalam tahun 6 dan pada tahun tersebut mereka akan menduduki peperiksaan UPSR. Jadi murid mempunyai kosakata dan perbendaharaan kata yang terhad dan bersifat asas sahaja. Itu di mana dia punya vocabulary dia terhad saja. Dia tidak dapat menghubungkan kosakata tersebut membentuk ayat yang mudah. Jadi dia tidak mampulah untuk bertutur sebab dia tak dapat menyusunnya dalam bentuk ayat yang mudah. Okey, jika dilihat di sini, ini adalah keputusan yang pertama yang menjadi asas rujukan saya untuk mewujudkan kajian ini. Kalau kita lihat di sini, okey,
ada merah-merah-merah di situ kan. Okay, di sini kita nampak dengan jelas bahawa murid-murid, 10 orang murid ini sesungguhnya tidak mampu menguasai bahasa Inggeris dengan baik kalau dilihat dalam subjek bahasa Inggeris, sama ada pemahaman ataupun penulisan. Lihat di situ banyak yang merah. Okay, ini keputusan pertama iaitu awal tahun hari itu pada 2019 ya. Okay, antara punca yang saya kenal pasti adalah tidak berminat untuk mempelajari bahasa Inggeris dan juga stigma tentang bahasa Inggeris itu sendiri, iaitu suatu mata pelajaran yang amat sukar dan amat asing bagi mereka. Dua-dua masalah ini ataupun punca masalah ini bukan sesuatu yang klise ataupun bersifat dia biasa, apa tu? Memang sudah dari dulu lagi murid-murid yang tidak menguasai bahasa Inggeris, dia memang mempunyai masalah yang sama. Okay, dia tidak berminat dan menganggap subjek itu sesuatu yang sukar bagi mereka. Jadi, proses pembelajaran itu sukar untuk berlaku. Okay. Terdapat dua objektif kajian yang saya utarakan di sini. Yang pertama ialah teknik pembelajaran tidak konvensional berasaskan kecerdasan pelbagai membantu murid memperbanyakkan kosakata dalam bahasa Inggeris. Dan keduanya ialah penggunaan teknik pembelajaran tidak konvensional berasaskan kecerdasan pelbagai meningkatkan keyakinan murid untuk menggunakan bahasa Inggeris dengan lebih yakin. Di sini saya menyifatkan metod yang saya gunakan tadi itu adalah sebagai tidak konvensional dan ianya juga sebahagian daripada teori kecerdasan pelbagai, iaitu kita tak semestinya semata-mata dalam bentuk akademik untuk kita mencetus minat murid tersebut. Okay, kita boleh gunakan kekuatan murid itu sendiri. Contohnya kalau murid itu minat masak, kalau dalam kes kajian saya ini saya fokuskan tentang pembuatan kuih, memasak ataupun pastry. Okay, kajian ini adalah bentuk kualitatif ya, seperti yang saya sudah nyatakan sebentar tadi, itu membuat pemerhatian dan mencatatkan perubahan serta kesan terhadap peserta kajian saya ini. Okay, kaedah yang digunakan adalah kelas bakery dan memasak. Sebenarnya kelas yang saya laksanakan ini saya langsung buat selama sebulan. Jadi dalam sebulan kita akan buat 2 kali kelas, iaitu pada hari Jumaat, sebab murid di sekolah saya ini adalah murid asrama. Jadi pada minggu mereka stay tu di asrama, kita akan buat aktiviti inilah. Awalnya saya memikirkan tentang kaedah ini sebab apabila suatu ketika saya membuat satu kelas masak, iaitu out of the blue lah, saya tiba-tiba buat kelas masak dan saya tengok murid-murid 10 orang ini amat teruja. Okay, dan jadi saya pun terfikir, apa kata saya melakukan sesuatu dan gabungkan kedua-dua benda yang saya suka, which is memasak dan juga mengajar. Dan benda ini akan memberikan impak positif kepada saya dan juga lebih lagi kepada murid-murid saya. Okey, di sini kalau kita lihat dalam gambar-gambar ini adalah sebahagian daripada proses penyediaan kuih ataupun pastry yang saya bimbing murid-murid saya ini. Okay. Kita bukan sekadar membuat kuih semata-mata di sini. Okay. Dalam menu, okay, sebelum kita mula membuat tu, saya akan sediakan menu. Okay. Menu itu dalam bahasa Inggeris. Okay. Saya tahulah keadaan murid saya tu, jadi saya sudah sediakan siri-siri arahan yang mudah dan ringkas yang murid saya tu boleh tafsir dengan cepat. Jadi, bagi murid-murid yang sederhana pula, dia akan bergantung kepada murid yang lebih baik itulah untuk memahami. Sebab itu, saya telah bahagikan mereka kepada 2 kumpulan. Sebab murid ini tak banyak kan, dalam 10 orang, jadi 2 kumpulan, 5-5. Jadi, dalam setiap kumpulan itu akan terdiri daripada pelbagai tahaplah penguasaan dalam bahasa Inggeris. Okay. Selepas selesai saja kelas membuat kuih, okay, sambil dia orang mendengar arahan tu, saya akan memberikan satu buku skrap kepada mereka. Dan dalam buku skrap itu, buku skrap ini akan bertindak sebagai
manual catatan harian mereka. Jadi selepas aktiviti itu dijalankan, apa perkataan baru, apa ayat baru yang dia pelajari, dia akan tuliskan. Jadi benda tu dia akan ingatlah. Okey. Ini juga sebahagian daripada gambar-gambar yang kami jalankan. Okey, daripada kelas masak yang saya lakukan ini, kedua-dua objektif yang saya senaraikan tadi memang telah dijawablah, iaitu bagaimana kelas masak ini jika diintegrasikan dengan pengajaran tidak konvensional, iaitu dan sebahagiannya juga ialah pengajaran kooperatif lah, sebab itu melibatkan dalam kumpulan. Jadi kayu ukur utama untuk menilai keberkesanan kajian ini adalah berdasarkan keputusan UPSR mereka pada akhir tahun 2019 yang lepas. Okey, ini sebagai bayangan keputusan yang pertama yang menjadi dasar kepada kajian saya ini. Dan ini adalah keputusan UPSR pada 2019. Kalau dilihat pada bahagian bahasa Inggeris 1 dan bahasa Inggeris 2, cuma terdapat beberapa orang murid yang tidak mendapat memiliki penguasaan secara minimal lah. Ini kerana sebahagian daripada murid tersebut adalah juga bekas murid Linus. Jadi sekurang-kurangnya murid-murid yang lain sudah berjaya menjawab objektif kajian saya tadi. Daripada banyak yang merah, sekarang hampir 70% adalah lulus. Kesimpulannya, pemerkasaan bahasa Inggeris dalam kalangan masyarakat luar bandar turut selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh, iaitu sama ada daripada intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi di sini secara kesimpulannya bahawa setiap murid ini tadi kita perlu beri peluang kepada mereka untuk mencapai potensi mereka secara maksimum. Kalau saya tidak melakukan kaedah perawatan yang saya lakukan itu tadi, mungkin murid-murid ini akan terus ketinggalan dan penguasaan mereka dalam bahasa Inggeris mungkin akan menjadi lebih teruk lagi. Jadi sekian saja daripada saya. Okey, kita akan berjumpa lagi. Terima kasih. Saya akhiri dengan terima kasih. Salam sejahtera. Serah kembali kepada moderator.